muzik? Tahu? Tak tahu. Tak tahu. Okey, muzik ni kalau dia orang bahasa Melayu Nusantara 2003, dia kata ialah alunan bunyi-bunyian yang sedap didengar oleh getaran telinga halus manusia. Kita lah maknanya kan. Lepas tu getaran ni dapat menghasilkan suatu bunyi yang tak dijangka. Kita tak jangka bunyi dia macam mana. Itulah muzik. Lepas tu muzik ni sebenarnya ada kajian mengatakan corak muzik ada yang benarkan dalam Islam. Sampai dapat mengenal pasti keturunan remaja kita dalam genre muzik yang kita minati. Okey, hiburan pula. Okey, kalau hiburan kan, muzik ni macam hiburan kan. Hiburan adalah salah satu seni yang sudah lama wujud pada zaman Nabi dulu. Pada zaman Nabi. Ija, nak tanya, kau tak kepentingan utama kajian muzik ni dari segi positif dan negatif? Kepentingan utama kajian ni kan dapat menjadi panduan kepada para remaja nak beza mana positif dengan negatif. Lepas tu dari perspektif Islam pun kita dapat beza. Lepas tu dapat bagi panduan kepada pihak sekolah dengan ibu bapa supaya dapat kawal anak-anak daripada terjebak dengan gejala sosial yang punca dia daripada hiburan pada masa kini lah. Pada masa yang sama juga kerajaan tu dapat stop yang remaja ini dapat upload dekat YouTube sewena-wenanya, macam rap ke apa ke, kerajaan dapat stop lah. Lepas tu tidak dinafikan bahawa hiburan dengan muzik ni fitrah semula jadi kepada manusia supaya dapat menjadikan hati ni tenang dan tenteram. Tapi yang sedia ada ni macam rap ke apa ke tak bagi ketenangan pun kat kita. Lepas tu muzik ni dari keburukan dia dia melampaui batas. Lepas tu dapat menjadi punca lah kepada gejala sosial yang berlaku pada masa kini. Bagi Erin kan, muzik ni ada kesan negatif tak? Menurut Abdullah Al-Khari, setiap insan diciptakan untuk menciptai sesuatu yang indah dan teratur. Sama ada sesuatu yang sedap dipandang ataupun sedap didengar. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sukakan kepada hiburan dan permainan, tapi semua tu ada batas dan hadnya. Terpulanglah dekat individu itu sendiri untuk memilih cara mereka berhibur, mengikut cara Allah ataupun sebaliknya. Muzik dan hiburan seringkali dikaitkan dengan remaja yang mempunyai sifat ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu yang baru. Tidak dinafikan sebahagian muzik yang ada pada zaman sekarang dapat memberi manfaat kepada manusia, tetapi malangnya para remaja tidak dapat membezakan muzik yang patut didengar ataupun yang tidak patut didengar. Rentetan dari itu, mereka terikut-ikut dengan gaya muzik yang didengari, sama ada dari segi perilaku, dari segi pemakaian dan penampilan dan sebagainya. Lebih menyedihkan lagi, remaja menjadikan penyanyi itu sebagai idola mereka. Malaysia telah mengalami fenomena perubahan dari segi teknologi maklumat dari masa ke semasa. Segala perkembangan yang berlaku terutama di negara-negara maju seperti negara barat tersebar dengan begitu cepat di seluruh dunia. Pengaruh barat ini dapat dilihat yang makin lama makin menular dalam masyarakat kita pada hari ini, terutamanya golongan muda-mudi yang terpengaruh dengan aliran muzik dan budaya barat seperti punk, skinhead dan juga black metal. Di sekitar Johor ada satu kumpulan, ada satu gerakan yang mana mereka buat konsert di bawah tanah, dikenali sebagai GIG. Kebanyakan penonton yang hadir adalah daripada golongan remaja sekolah dan penuntut institut pengajian tinggi. Hasil tinjauan yang dilakukan oleh pengkaji, ketika persembahan berlangsung, terdapat sebilangan remaja yang menari dengan tarian yang digelar sekumpulan. Terdapat juga mereka yang membawa pasangan masing-masing untuk menyaksikan persembahan tersebut. Dan lebih malang lagi, terdapat sebilangan remaja yang tanpa segan-silu memegang dan melugang arak. Apa pandangan Wan terhadap muzik? Terdapat aliran muzik yang baik untuk didengari, seperti bertemakan nasyid dan berunsurkan nasihat. Remaja sekarang lebih ke arah untuk memilih muzik yang
melalaikan, tidak berfaedah dan merosakkan akhlak. Jika dapat dilihat sekarang ni, keadaan sekarang ni, konsert-konsert yang melibatkan artis barat, tiket dia pasti akan habis dijual. Ibarat pisang goreng panas lah. Keadaan ini juga diteliti. Golongan yang memenuhi konsert tersebut adalah golongan remaja sendiri. Berbanding dengan ceramah agama, konsert nasyid, golongan segelintir saja golongan remaja, manakala selebihnya daripada golongan orang dewasa dan orang tua. Apabila terdapat konsert ini, sebenarnya berlakunya pencampuran antara lelaki dengan perempuan. Berlakunya pergaulan bebas. Selain tu, lambakan program realiti yang berunsurkan hiburan seperti sekarang ni, Mentor, Akademi Fantasia. Sebenarnya program ni juga mempengaruhi kehidupan sosial para remaja. Para remaja ni dijadikan peserta-peserta tu sebagai dia punya ikutan, idola. Padahal peserta-peserta tu tidak mempunyai ciri-ciri dan ikutan yang patut para remaja ikuti. Program ni sebenarnya diorang hanya mementingkan populariti dan hanya ingin mengaut keuntungan semata-mata. Dalam era ini, pengaruh muzik dalam pembentukan sosial sebenarnya medium yang penting. Kemunculan pelbagai genre di Malaysia ni menyebabkan para remaja terdedah dengan gejala sosial yang sangat meruncingkan. Muzik ni juga dia pengaruhi budaya para remaja dengan cara percakapan, pemakaian. Sekarang ni pak remaja suka ikut trend kan. K-pop semua tu. Betul. Mereka ni dia taksub dengan suatu muzik tu. Dia contoh dia minat K-pop, dia minat gila-gila K-pop tu. Dia taksub lah. Lepas tu dia sampai dia tak boleh menilai sama ada muzik tu sebenarnya telah bercanggah dengan Islam. Lepas tu menurut Abdullah Yusof, muzik sekarang yang digunakan sekarang ni adalah tujuan untuk hiburan semata-mata. Betul? Saya bersetuju. Justru itu kita haruslah menetapkan beberapa panduan supaya muzik yang masuk ke Malaysia ni dianalisis dulu supaya dia perlu dipasarkan ataupun tidak. Okey, yang pasti kan, hiburan merupakan fitrah semula jadi kepada manusia, terutamanya hati seseorang itu berasa sunyi ataupun tidak tenteram, tidak tenang. Dia orang ni nak cari ketenangan ke? Ni merupakan fitrah semula jadi kepada mereka lah. Lepas tu, hati adalah raja segala organ tubuh badan. Tidak dinafikan bahawa suara yang baik itu mampu menggembirakan hati dan jiwa yang tidak tenang. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 36, terjemahannya, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Macam lagu ni lah, kita tak tahu benda tu tapi kita ikut juga, macam kita ni tak ada pengetahuan langsung lah. Okey, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu akan ditanya di akhirat kelak. Berdasarkan ayat tersebut, ternyata hati merupakan elemen penting dalam tubuh badan manusia. Kalau hati ni rosak, macam mana hati tu nak jawab di akhirat kelak? Lepas tu syaitan mengendalikan beberapa pasukan daripada pemuda yang membawa alat-alat muzik dan menghabiskan malam-malam mereka dengan hiburan yang tidak berfaedah. Melalui nyanyian tersebut akan menyebabkan hati manusia ni menjadi gelap, tak tenteram, tak tenang. Kalau nak tenang tu, baca Al-Quran pun okey. Tak payahlah dengan muzik-muzik yang tak berfaedah macam tu kan. Pengaruh muzik ni ada kebaikan dan keburukan tersendiri. Dalam